Pulau perhentian besar ialah lokasi utama percutian di Terengganu. Air yang bersih, lautan biru dan pasir lembut menjadi tumpuan pelancong. Antara aktiviti yang menarik adalah melihat habitat penyu di titik penyu. Kawasan ini menjadi kawasan utama untuk aktiviti snorkeling melihat penyu kerana penyu sentiasa berlegar di sini untuk mendapatkan sumber makanan. Seterusnya, pelancong melihat gelincir angin di Lagoon. Stesen janakuasa hybrid ini adalah yang pertama di Asia. Stesen ini menjana bekalan elektrik bagi kegunaan penduduk di pulau perhentian. Setelah sampai, pelancong perlu meniti anak tangga untuk ke puncak stesen bagi melihat pemandangan. Cameron Highland menawarkan iklim yang menyegarkan dengan suhu harian purata 17 hingga 23 darjah Celsius. Pelancong dapat melawat ke ladang teh. Ini adalah salah satu tarikan utama di sini. Pelancong boleh melawat kilang-kilang bagi melihat bagaimana teh diproses dan pelancong juga boleh sekadar untuk menikmati secawan teh di kafe berhampiran. Pelancong juga boleh mengunjungi ladang rama-rama. Pelbagai spesies rama-rama yang pernah menjadi pemandangan biasa di kawasan tanah tinggi boleh didapati di ladang ini. Pelancong juga boleh melawat taman bunga. Bunga-bunga yang biasa ditanam di sini adalah mawar, teluki, kekwa, dahlia, geranium dan gladioli. Atlet negara telah banyak membantu meningkatkan nama negara Malaysia di mata besar dunia. Atlet pertama yang saya akan memperkenalkan adalah Ija Amzam. Beliau merupakan atlet gimnastik negara. Beliau berlahir pada 19 Oktober 2000 dan berasal dari Mentawai Pahang. Beliau mendapatkan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti Seri Kembangan, Selangor dan Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Beliau adalah penerima anugerah Puteri Sukan pada Majlis Anugerah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia MSSMMILO 2018. Beliau telah memenangi pingat emas menerusi acara bola dan acara berpasukan pada Sukan SEA 2017. Beliau telah memenangi pingat perak dalam acara berpasukan di Sukan Commonwealth Gold Coast. Selain itu, beliau telah memenangi 2 pingat emas menerusi acara bola dan ribbon. Selain 1 pingat perak di acara gelung pada saingan yang berlangsung di Kompleks Sukan Riza Memorial Manila pada Sukan SEA ke-30 Filipina. Selain itu, atlet yang kedua merupakan Naurasing Rawraj. Beliau merupakan atlet lompat tinggi negara. Beliau terlahir pada 27 Januari 1992 dan berasal daripada Johor. Beliau telah menjadi johan dalam Sukan Asia Tenggara 2013, 2015 dan 2017. Pada tahun 2016, dia mencapai peribadi terbaik dengan 2.29 meter di Kalang, Singapura. Dengan rekod ini, beliau menjadi atlet olahraga pertama layak ke Olimpik tanpa cardwell sejak Sukan Olimpik Beijing 2008. Seterusnya, atlet yang ketiga saya ingin memperkenalkan yang paling dinung. Beliau dilahirkan pada 2 Mac 1993 di Kupu Jungan, sebuah perkampungan Bidayu di Bawd, Sarawak kepada Hartini Lamin dan Pang Joheng. Beliau berketurunan Bidayu, kaum bumi putera di Sarawak, Malaysia. Pada usia 7 tahun, beliau telah dipilih menjadi perenang negeri dan menyambungkan latihannya di Sekolah Sukan Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Beliau menjadi wanita pertama Malaysia pembawa bendera di upacara pembukaan Sukan Olimpik musim panas 2012 di London. Beliau mencetak sejarah sebagai atlet wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik, iaitu pingat gangsa dalam acara terjunan 10 meter platform wanita, dan atlet Malaysia kedua memenangi pingat Olimpik 2012 di London selepas Datuk Lee Chong Wei dalam acara badminton. Di Sukan Olimpik musim panas 2016 di Rio de Janeiro, Panderella memenangi pingat perak dalam platform serentak 10 meter dengan Cheong Jo Hong, menjadi pasukan wanita Malaysia pertama yang memenangi pingat perak di Olimpik. Pada kejohanan akuatik dunia 2017 di Budapest, beliau memenangi pingat gangsa dalam 10 meter serentak dengan Cheong Jun Hong. Jadi saya akan bercakap tentang makanan-makanan yang popular atau menjadi pilihan orang ramai di Malaysia. Pertama ialah nasi kandar.
Nasi kandar ialah nasi kukus yang disajikan bersama pelbagai jenis kari dan hidangan sampingan seperti ayam goreng beserta sayur pelbagai jenis. Nasi kandar merupakan hidangan yang popular di utara Malaysia dan berasal daripada Penang. Hidangan ini dimasyhurkan oleh Tamil Muslim yang berdagang daripada India. Seterusnya ialah nasi kerabu. Nasi kerabu merupakan hidangan nasi yang asalnya berwarna kebiruan dan biasanya dimakan dengan ikan kering, telur masin, buru dan ulam-ulaman. Warna biru nasi itu terhasil daripada kelopak bunga telang yang digunakan dalam masakan. Namun disebabkan sukaran untuk menyediakan warna biru tersebut, makanan ini sering disediakan bersama nasi putih biasa atau nasi kerabu yang berwarna kuning, di mana ia dimasak dengan menggunakan kunyit. Nasi kerabu amat popular di negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Seterusnya ialah nasi lemak. Kita tidak boleh melupakan hidangan yang melambangkan Malaysia iaitu nasi lemak. Ia merupakan nasi yang dimasak bersama santan kelapa, halia, bawang merah dan daun padan dan biasanya dimakan atau dihidangkan dengan telur, ikan bilis, kacang goreng dan sambal. Nasi lemak sering dihidangkan sebagai sarapan pagi di Malaysia dan ia dilabel sebagai makanan kebangsaan Malaysia disebabkan oleh popularitinya di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya ialah laksa. Laksa ialah sejenis mi berkuah yang popular di seluruh Malaysia. Ia dikatakan berasal daripada orang Cina yang berhijrah ke tanah Melayu. Perkataan laksa berasal daripada bahasa Sanskrit laksha yang bererti banyak, merujuk kepada banyaknya kandungan dan rempah yang digunakan untuk dalam masakan tersebut. Terdapat pelbagai jenis laksa di Malaysia dan antara yang menjadi pilihan ramai ialah laksa Sarawak dan laksa Johor. Malaysia juga terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai bangunan-bangunan bersejarah yang berusia bertahun lamanya. Sebagai contoh, pernahkah anda melihat bangunan berwarna merah yang terletak bersebelahan dengan Gereja Christ di Jalan Laksamana Melaka? Ini adalah bangunan Stadhuis yang terdahulunya merupakan penempatan rasmi bagi Gabungan Belanda ketika Melaka dijajah, dan bangunan ini menjadi salah satu peninggalan sejarah penjajahan negara kita. Selain daripada itu, tahukah anda negeri Melaka telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia? Ini adalah kerana terdapat banyak peninggalan sejarah yang masih dalam keadaan baik yang boleh kita lawati sekiranya kita berkunjung ke sana. Selain daripada negeri Melaka, negeri-negeri lain juga mempunyai bangunan bersejarah mereka sendiri. Sebagai contoh, Masjid Kampung Laut yang terletak di Jalan Kuala Kerai, Kelantan merupakan masjid tertua di Malaysia dan Asia Tenggara, di mana masjid ini telah wujud daripada abad ke-18 lagi. Pada akhir abad ke-19, masjid ini menjadi pusat agama yang penting, dan apa yang menarik tentang masjid ini adalah ia telah dibina tanpa menggunakan sebarang paku, walaupun kayu digunakan dalam pembinaan masjid tersebut. Teknik unik yang digunakan untuk membina masjid ini dinamakan teknik tebuk pasak. Malaysia mempunyai antara sistem kerajaan yang paling unik di dunia. Ia merupakan sebuah demokrasi berparlimen dan mempunyai raja berperlembagaan sebagai ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Namun berbanding negara raja berperlembagaan yang lain, yang kebiasaannya hanya mempunyai satu keluarga diraja, Malaysia mempunyai 9 raja dan sultan yang bertukar gilir menjadi Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. 9 raja dan sultan di Malaysia ini menjadi ahli Majlis Raja-Raja dan mereka akan melantik Yang di-Pertuan Agong berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan perlu patuh kepada akta-akta dan undang-undang dalamnya. Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa pemerintahan seperti seorang presiden atau raja mutlak, namun mempunyai posisi yang penting dalam masyarakat Malaysia sebagai ketua agama Islam dan memelihara budaya dan hak-hak Melayu. Namun begitu, Yang di-Pertuan Agong juga berperanan memelihara hak semua rakyat di Malaysia, tidak mengira kaum atau agama. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai tanggungjawab dan kuasa simbolik yang lain, seperti meneruskan undang-undang yang dikubalkan oleh Parlimen, melantik Perdana Menteri dan mengisytiharkan darurat jika perlu. Yang di-Pertuan Agong menjadi simbol kestabilan bagi negara yang tidak memihak kepada mana-mana pihak politik, dan sistem ini mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah.